teknologi dan pendidikan. Dalam keadaan masyarakat sedang mengalami proses pembangunan yang kian pesat, kini golongan guru juga tidak dapat dikecualikan daripada menghadapi pelbagai cabaran. Salah satu daripada cabaran yang dihadapi oleh para guru ialah guru diberikan pelbagai jawatan yang bukan sepatutnya dilakukan oleh seseorang guru. Hal ini mungkin menyebabkan kualiti pengajaran menurun jika guru tidak mahir dalam bidang tersebut. Selain itu, tanggungjawab seseorang guru pada masa kini juga terpaksa memegang beberapa portfolio dalam sesuatu jawatan kuasa atau memegang sesuatu jawatan yang tidak berkaitan aktiviti pengajaran dalam kelas. Para guru juga terpaksa membuat kerja-kerja perkeranian seperti mengisi borang, menaip surat dan menyediakan minit mesyuarat. Kerja-kerja ini telah menyebabkan para guru menghadapi tekanan yang amat besar dan ini akan menjejaskan kualiti pengajaran seseorang guru. Jelaslah bahawa guru pada era ini menghadapi pelbagai cabaran dalam memikul tanggungjawab yang tidak berkaitan dalam pengajaran dalam kelas. Seterusnya, seseorang guru juga menghadapi cabaran dalam menyesuaikan diri dalam perkembangan era globalisasi, terutamanya dalam penggunaan alatan yang semakin canggih dalam sesi pengajaran. Bertitik tolak daripada itu, guru-guru pada masa kini perlu memantapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang setaraf dengan perkembangan era globalisasi yang dihadapi. Dahulu, teknologi dalam bidang pendidikan tidak berkembang pesat seperti hari ini. Oleh itu, kebanyakan guru-guru tidak berpeluang untuk mendedahkan diri kepada teknologi dalam bidang pendidikan. Hal ini menyebabkan sebahagian guru tidak mahir dalam menggunakan teknologi pada hari ini untuk pengajaran. Mereka juga menganggap penggunaan ICT yang semakin canggih pada hari ini merupakan sesuatu yang kompleks dan tidak mudah untuk dipelajari. Hal ini haruslah dibendung kerana guru seharusnya mengikut perkembangan semasa dan mengajar teknologi ini kepada murid. Sebagai contohnya, guru perlu memahirkan diri dengan penggunaan ICT agar dapat mendapatkan maklumat terkini untuk mengajar pelajar dan memudahkan proses pengajaran. Memandangkan guru memainkan peranan penting dalam pembangunan negara, sifat kerja guru yang begitu khusus memerlukan guru mempunyai kelayakan akademik minimum dan menghadiri program-program latihan sebelum dan semasa perkhidmatan. Guru perlulah sentiasa mengemaskini kemahiran dan pengetahuan dalam aspek pendidikan serta berusaha mengaplikasi kaedah-kaedah pengajaran dan pendidikan terkini. Oleh itu, pihak berwajib telah menganjurkan kursus-kursus pendidikan untuk mempertingkatkan keupayaan, ketahanan dan prestasi bagi mendepani cabaran yang semakin kompleks ini. Sebagai contohnya, langkah KPM dalam menggalakkan guru untuk meningkatkan kelayakan akademik melalui pelbagai program untuk membangunkan kerjaya guru. Tetapi program-program seperti ini telah mendatangkan kesan negatif kepada guru. Hal ini demikian kerana para guru tidak dapat menumpukan segala perhatian atas pengajaran dan pembelajaran murid-muridnya. Guru yang belajar sambil mengajar menyebabkan mereka tidak dapat menyediakan aktiviti pengajaran yang lebih berkesan kepada pelajar. Beban para guru juga akan menjadi lebih besar dan menyebabkan para guru berasa tertekan dengan keadaan hidup mereka. Mereka bukan sahaja perlu menyediakan aktiviti pengajaran seharian, malah mereka juga perlu menyediakan diri untuk menghadapi peperiksaan sendiri. Nyatalah bahawa guru menghadapi cabaran dalam meningkatkan kelayakan akademik sendiri. Para guru pada era ini juga menghadapi cabaran yang melibatkan dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Guru pada masa kini juga menghadapi cabaran dalam menyeimbangkan keperluan perkembangan minda pelajar dan melahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan dan berdaya saing bagi menyahut cabaran untuk membentuk negara yang bersatu padu. Selain itu juga, guru penting dalam membentuk sebuah masyarakat yang makmur dan punya ekonomi yang dinamik, berdaya saing, giat dan kental. Malah menurut falsafah pendidikan negara, pendidikan di Malaysia merupakan suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini penting untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keamanan dan kemakmuran.
Profesion keguruan adalah sama sejak dulu, kini, dan pada masa hadapan, yaitu mengajar, mendidik, serta menjadikan pelajar daripada keadaan yang tidak mengenal huruf, mengira dan membaca kepada celik huruf, bijak, dan berjaya dalam kehidupan. Oleh itu, guru turut menghadapi cabaran sebagai seorang pemuda cara, seorang pembangun negara, dan seseorang yang memberikan arah kepada orang yang ingin bertanya. Guru perlu sentiasa sedia dan peka dalam melahirkan dan menggunakan situasi-situasi pembelajaran secara cekap dan berkesan, agar murid-murid dapat digerakkan untuk berfikir secara kreatif dan kritikal. Pengajaran yang berkesan akan membantu murid-murid dalam mempelajari sesuatu. Cabaran profesion guru di sekolah juga termasuk penyampaian dan pengajarannya dalam bilik darjah. Kini guru dikehendaki menggunakan cara penyampaian yang terbaru untuk membolehkan pelajar dapat memahami sesuatu idea atau proses yang rumit dengan mudah. Guru mesti menguasai kaidah pedagogi yang sinonim dengan pengetahuan sedia ada murid yang bersifat homogenis, yaitu menggunakan bahan bantuan mengajar yang sistematik. Cabaran yang dihadapi oleh guru pada masa kini juga termasuk isu disiplin dan salah laku pelajar. Masalah disiplin di sekolah pada hari ini semakin hari semakin merosot dalam kalangan murid. Disiplin merupakan peraturan atau undang-undang yang bertujuan untuk membentuk para pelajar selari kehendak agama, norma-norma masyarakat, dan undang-undang sesebuah negara. Guru juga menghadapi cabaran dalam usaha membentuk unsur kerohanian dalam jiwa setiap pelajarnya. Tugas guru bukan sahaja mengajar tetapi juga mendidik, membentuk sikap, nilai, dan akhlak manusia. Guru perlu bertindak sebagai pemberi galakan dan bimbingan kepada pelajarnya untuk mencapai kemajuan. Guru juga harus lebih banyak memberi pendedahan dan penekanan mengenai pelbagai aspek pemikiran agar pelajar-pelajar ini dapat berfikir dengan lebih kreatif dan kritis. Guru terpaksa mengorbankan masa, wang ringgit, dan tenaga yang tidak ternilai dalam mengembangkan bakat dan potensi pelajar. Oleh itu, peranan-peranan daripada pihak pendidik, ibu bapa, dan pelajar itu sendiri amatlah penting bagi menghadapi transformasi dunia tanpa sempadan ini. Akhir sekali, pihak perancang pendidikan perlu melihat isu-isu dan cabaran yang berbangkit secara menyeluruh dan komprehensif, menyelesaikan masalah secara runcitan dan memberi tumpuan kepada aspek tertentu dan mengurangkan tumpuan kepada aspek lain akan menghalang pelaksanaan pendidikan kita, terutama bagi memenuhi aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri.